Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh warga Malaysia. Berdiri bersama dengan saya ialah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rusdi dan juga Datuk Dr. Chong Chee Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 83 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada ward hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 4,567 kes, iaitu bersamaan dengan 71.55% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 5 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 30 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,383 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,710 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 30 kes baru yang dilaporkan, tiada kes import pada hari ini. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 30 kes, di mana sebanyak 21 kes telah dikesan dari kluster dan lokaliti di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan yang melibatkan 24 bukan warga negara. Sehingga kini, seramai 24 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 8 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan terdapat 1 pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 106 kes, iaitu bersamaan dengan 1.66% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-106 iaitu kes 830 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 47 tahun. Beliau telah dimasukkan ke sebuah hospital swasta mulai 15 Mac 2020 dan kemudiannya dipindahkan ke Hospital Sungai Buloh pada 16 Mac 2020 setelah disahkan positif COVID-19. Beliau disahkan meninggal dunia pada 5 Mei 2020 jam 2.10 pagi. Seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Kluster Keselamatan pada 4 Mei 2020, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di beberapa lokasi di pusat Bandar Utara dan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur telah ditamatkan mulai 4 Mei 2020. Namun begitu, Pasal C, D, E1, E2 dan E3 dan F di pusat Bandar Utara telah dilanjutkan tempoh PKPD sehingga 12 Mei 2020. Sehingga 5 Mei 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 180 jumlah kes positif COVID-19 yang melibatkan kluster ini telah dilaporkan, di mana 100 kes adalah di dalam kawasan PKPD dan 80 kes telah dikesan di luar kawasan PKPD. Jumlah keseluruhan ini termasuk peniaga dan bukan peniaga seperti ahli keluarga, pengunjung dan orang yang mempunyai kontak rapat dengan kluster ini. Terdapat 1 kes kematian dalam kluster ini, iaitu kes ke-5,252 melibatkan bukan warga negara daripada Myanmar. Kluster Pasar Borong Kuala Lumpur ini didapati berkaitan dengan kluster perhimpunan di Seri Petaling, di mana kes indeks iaitu kes 3,039 bagi kluster ini adalah salah seorang peserta perhimpunan tersebut. Daripada 80 kes dikesan di luar kawasan PKPD Pasar Borong Kuala Lumpur, 29 kes telah dikesan melalui saringan yang telah dijalankan di 4 buah pasar awam, iaitu yang pertama, Pasar Besar Seremban Negeri Sembilan,
bilangan yang disaring adalah 75 orang. Kes positif adalah 3 kes. Kes negatif adalah 71 kes. Masih menunggu keputusan adalah 1 kes. Bagi pasar besar Bahau Negeri Sembilan, bilangan yang disaring adalah 182 orang. Kes positif COVID-19 adalah 2 kes. Kes negatif adalah 17 kes dan 2 kes lagi masih menunggu keputusan. Yang ketiga ialah Pasar Besar Jalan Osman, Petaling Jaya, Selangor. Bilangan yang disaring adalah 545 orang. Kes positif ialah 23 kes. Kes negatif adalah 522 kes. Yang keempat, Pasar Taman Mega, Petaling Jaya, Selangor. Bilangan yang disaring 142 orang dan kes positif adalah 1 kes. Kes negatif adalah 141 kes. Susulan penularan jangkitan COVID-19 ini, beberapa tindakan dan langkah-langkah pencegahan telah diambil. Termasuk yang pertama, peniaga atau pemborong yang ingin berniaga atau masuk ke premis Pasar Borong Kuala Lumpur dikehendaki menjalankan ujian dan mengemukakan keputusan ujian saringan COVID-19. Yang kedua, Kementerian Kesihatan Malaysia dengan bantuan agensi-agensi berkaitan telah mengenal pasti beberapa pasar harian yang berkaitan atau mempunyai peniaga yang banyak berurusan dengan Pasar Borong Kuala Lumpur. Pejabat Kesihatan Daerah telah dimaklumkan untuk menjalankan penilaian risiko jangkitan COVID-19 ke atas para peniaga yang telah datang ke pasar tersebut. Yang ketiga, menjalankan saringan gejala ke atas peniaga dan mengambil ujian pengesanan dan pengesahan iaitu RT-PCR kepada mereka yang mempunyai gejala jangkitan saluran pernafasan. Yang keempat, bagi mereka yang tidak bergejala dan tiada sampel diambil, mereka perlu memantau kesihatan diri dengan menggunakan home assessment tool dan segera memaklumkan pejabat kesihatan daerah berhampiran sekiranya mempunyai gejala. Semua majikan dan warga pekerja adalah dinasihatkan untuk membiasakan dan mengamalkan norma baru dalam kehidupan dan cara kerja bagi memastikan penularan jangkitan COVID-19 dapat terus dibendung. Ini adalah amat penting sekali agar semua usaha yang telah dijalankan selama ini dalam memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 adalah berterusan dan berkesan. Susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, para peniaga, pengusaha dan majikan perlu patuh kepada syarat-syarat dan standard operating procedure ataupun SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berdasarkan sektor masing-masing. Kementerian Kesihatan Malaysia memohon kerjasama daripada rakyat Malaysia dalam memerangi wabak COVID-19. Orang ramai boleh menunaikan tanggungjawab sosial mereka dengan yang pertama, patuh kepada Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Yang kedua, mengamalkan tahap kebersihan optimum pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Yang ketiga, mengamalkan jarak sosial selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Yang keempat, mengamalkan kelaziman baru dalam kehidupan seharian. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan ini melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat daripada masa ke semasa. Seterusnya, laporan harian kes COVID-19 daripada 30 kes positif, 24 adalah bukan warga negara. Iaitu di negeri Selangor ada 5 kes, 2 kes warga negara, 1 kes kluster Pasar Borong Kuala Lumpur iaitu bukan warga negara, 1 kes kluster warga Mas Kelang warga negara dan 1 kes kontak rapat dengan kes positif warga negara. Untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 19 kes kluster Pasar Borong telah dikenal pasti dan 3 bukan warga negara Bangladesh dan 16 bukan warga negara daripada Myanmar. Ada 2 kes kluster Chowkit
iaitu satu bukan warga negara Bangladesh dan juga satu melibatkan bukan warga negara Indonesia. Ada satu kes kluster Selangor mention iaitu yang melibatkan bukan warga negara dan satu kes kontak rapat dengan kes positif bukan warga negara. Untuk Sarawak ada melibatkan 2 kes warga negara. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 sehingga 15 Mei di kawasan PKPD, iaitu yang pertama Pusat Bandar Utara dan Pasar Borong Kuala Lumpur, ada 20 kes baru dilaporkan, iaitu satu kes luar PKPD, menjadikan jumlah kes positif ialah 180 yang melibatkan 80 kes di luar PKPD. Dan daripada 180, 107 adalah bukan warga negara dan melibatkan satu kematian bukan warga negara. Untuk lokaliti Selayang Baru, tiada pertambahan kes. Jumlah kes positif adalah 52 dan melibatkan 36 bukan warga negara. Seterusnya, kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling, bilangan sampel diambil 35,679 dan kes positif adalah 2,287 melibatkan 5 generasi. Ingin dimaklumkan daripada 344 madrasah dan sekolah tahfiz telah dikenal pasti 16,061 pelajar, guru dan kaki tangan. Ujian saringan dan ujian COVID-19 telah dijalankan untuk 8,602 kes, iaitu melibatkan 53.6%. Daripada jumlah tersebut, kes yang didapati positif adalah 390 bersamaan dengan 4.5%. Seterusnya, laporan warga negara yang pulang dari luar negara dari 3 April hingga 5 Mei 2020, jumlah yang dikuarantin adalah 28,723 individu. Jumlah yang telah tamat kuarantin adalah 16,445 individu dan jumlah yang positif adalah 333 kes. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster yang aktif di Malaysia sehingga 5 Mei 2020. Yang pertama ialah kluster Pasar Caukit, ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah 46 kes. Kluster Selangor Mansion ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 178 kes. Kluster pesantren tiada pertambahan, kekal 222 kes. Kluster persidangan gereja juga tiada pertambahan, kekal 185 kes. Kluster Sungai Lui tiada pertambahan, kekal 158 kes. Kluster Bandar Baru Sendayan tiada pertambahan, kekal 109 kes. Lain-lain kluster juga tiada pertambahan. Dan saya buka kepada pertanyaan, silakan. Zainul from The Edge. Can we get an update on the antigen rapid test kits from South Korea? Has it been distributed to Sabah and Sarawak? Yes. So we have. I can give a review of the usage. Has it been effective or not? Yeah. So we have received 50,000 test kit, antigen rapid test kit, and we have distributed 10,000 to Sabah, 10,000 to Sarawak, and 15,000 to Johor, and 15,000 for our KLIA 1 and 2. So today they have received the sample and they're in the process of training, and we will get the result probably by tomorrow or day after tomorrow. So, and also we are accepting, we are receiving another 100,000 end of this week. So none has been operational yet? We need to train them to use the rapid test kit antigen. So I think today they start doing it today. Next question on foreign workers. There's been concern on foreign workers. We understand that the ministry has done a comprehensive effort to track, to screen among the foreign workers, especially under the enhanced MCO areas. But can we know what are the ministry's efforts to screen foreign workers that are not under the EMCO? So initially, as I said, we adopt and embrace this targeted approach. So we look into locality.
And also we look into the groups, the high-risk group. So we know that our high-risk group from the Sri Petaling gathering, from Tafiz School, and also now is a foreign worker is one of our target group, especially in the red zone, for example, in Kuala Lumpur and Selangor. So our policies now is actually we make sure that we screen them. So we will look into the target in terms of the locality, and if we can actually identify them, we will screen them. And we encourage the employers, for example, to do screening for the foreign workers. So today, for example, 30 cases that you have, 24 for foreign workers, 6 local transmission. And so 6 local transmission comes from the market Pasar Borong, for example. So I think our target in terms of a high-risk group, mainly we will focus on the foreign workers. Datuk, soalan saya berkenaan tahap kesihatan mental para petugas barisan hadapan, terutamanya petugas kesihatan. Bagaimanakah dengan situasi mereka? Mungkin mereka cenderung ke arah untuk burn out dan sebagainya. Dan soalan kedua, mungkin Datuk boleh kongsikan perkembangan semasa ujian klinikal ubat COVID-19 di 9 hospital. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang pertama, barisan hadapan kesihatan dan juga kita di Kementerian Kesihatan dah bekerja siang malam tak berhenti dah 5 bulan dah. Tak kenal hari minggu ke, hari kerja ke. Tetapi apa yang pasti hari ini kita nampak keputusan ataupun hasil daripada pengorbanan kita, kes semakin berkurangan. Dan sekarang ni kita lihat pun penggunaan ward ICU dan juga ward COVID semakin berkurangan. Jadi mungkin dalam masa ini kita akan menggunakan masa mungkin seminggu 2 untuk kita memberi time off kepada warga kerja Kementerian Kesihatan bergile-gile, dan juga kita akan memberi counselling juga kepada mereka dalam untuk mereka dapat pertahankan diri untuk menghadapi kalau ada peningkatan kes lagi. Jadi kita harap kita prepare for the worst, but we hope for the best. Tetapi mungkin ini adalah satu dugaan dan cabaran kepada kita semua, daripada barisan hadapan hingga ke semua warga kerja Kementerian Kesihatan. Tetapi apa yang pasti ialah kita adalah pertahanan terakhir untuk kita mengelakkan daripada satu bencana besar kepada negara kita, iaitu melibatkan kematian dan juga pertambahan kes. Jadi kita sekarang ni mungkin akan lihat balik dalam tempoh seminggu 2 untuk kita mengadakan perancangan yang baru, iaitu re-strategize tenaga kerja kita, peralatan kita dari hospital, dari makmal dan juga di kesihatan awam. Jadi saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua barisan hadapan, bukan saja di Kementerian Kesihatan tetapi juga melibatkan PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, Immigration dan NGO dan sebagainya yang telah banyak bekerja keras untuk kita memastikan hasil pencapaian kita pada hari ini. Ya, Assalamualaikum Datuk. Okey, macam kita lihat tadi, macam soalan tadi mengenai mental daripada petugas barisan hadapan. Tetapi untuk soalan saya ini adalah mengenai terdapatnya pelajar-pelajar ataupun daripada yang baru pulang daripada luar negara, mereka tidak memberi kerjasama kepada anggota kesihatan sewaktu mereka datang untuk ketuk pintu, untuk cek sampling apa semua. Mereka tidak memberi kerjasama. Jadi mungkin bagi pihak Datuk, adakah nasihat kepada golongan ini supaya memberi kerjasama kepada anggota kesihatan? Terima kasih Datuk. Jadi apa yang penting ialah untuk Kementerian Kesihatan, apabila mereka kembali ke negara kita, warga negara Malaysia yang kembali, kita kena engage dengan mereka lah. Jadi kita kena maklum kepada mereka isu-isu dan cabaran yang kita ada. Jadi untuk mereka memahami keadaan kita, keadaan semasa. Kalau kita boleh dapatkan kerjasama dari mereka, mungkin mereka akan faham situasi semasa. Jadi yang tu kita harap yang sama-samalah kita bekerjasama untuk memastikan kita dapat membantu negara untuk mengurangkan ataupun memutuskan rantaian jangkitan COVID di negara kita. Assalamualaikum Datuk.
Okey, ini berkaitan dengan kalau lihat ada laporan hari ini bahawa SPRM telah mula menjalankan siasatan ke atas procurement di bawah pemulihan darurat KKM berkaitan dengan COVID-19. Jadi mungkin Datuk boleh komen sedikit mengenai isu ini, dan adakah perkara ini antara sebab kenapa PPE lambat diperolehi oleh KKM sebelum ini, dan juga adakah ini akan mengganggu persediaan KKM pada masa depan? Terima kasih. Terima kasih kepada soalan tu. Perkara tu mengenai SPRM. Jadi sebaik-baiknya kalau kita rujuk perkara ini kepada SPRM kembali. Jadi Kementerian Kesihatan akan sentiasa memberi kerjasama kepada SPRM kalau diperlukan. Okey, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.